Beliau ingin memaklumkan, kata, kita ini manusia. Manusia ini perlu kepada manusia. Manusia perlu kepada bercampur dengan umat. Tetapi perlu juga baginya untuk dirinya sendiri. Untuk dia bahagikan dirinya, untuk dia berfikir. Dan kerana itu uzlah di sini yang disebut oleh imam dengan makna sebahagian masa kecil kita untuk kita gunakan dalam satu hari untuk kita beruzlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Arif billah Shaykh tariqatain al-syari'ah wal-haqiqah al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Athaillah rahimahullah menyebutkan pada hikmah yang ke-12 daripada hikamnya yang agung, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maydana fikratin. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maydana fikratin. Tidak ada sesuatu yang paling memberi manfaat terhadap hati semisal uzlah. Yadkhulu biha, dengan sebabnya lah, iaitu dengan sebab uzlah itulah sesuatu itu dapat memasuki, yadkhulu biha maydana fikratin, ruang fikiran yang luas. Hikmah ini menyempurnakan hikmah yang sebelum ini. Idfin wujudaka fi ardil qumul. Fama nabata bima lam yudfan la yatimmu natajuh. Jadi dalam hikmah yang sebelum ini diterangkan berkenaan dengan kepentingan dan keperluan seseorang tersebut membina dirinya terlebih dahulu. Bimarhalatil qumul. Dengan menanam dirinya ke dalam tanah kerendahan, menjauhkan daripada syuhrah dan kemasyhuran. Dan kemudian dalam hikmah yang ke-12 ini, yang setelahnya, yaitu setelah mana dirinya terbina, maka perlu baginya, dia akan terbahagi kepada dua kelompok. Sama ada kelompok pertama, yaitu masih lagi dalam keadaan hal murid, yang memerlukan untuk dia bersama dengan syekhnya, gurunya dan juga para teman salik dalam jalan Allah. Yang kedua, dia telah mencapai kepada peringkat yang dibenarkan untuk bersama dengan masyarakat, bersama dengan umat. Maka ketika hal keadaan begini, yang duduk bersama dengan umat, perlu baginya, seolah Imam Ibn Athaillah ingin memberikan perhatian kepada seseorang tersebut agar mengambil sedikit masa bagi melaksanakan uzlah. Uzlah yang dimaksudkan di sini adalah uzlatul qalb wal qalib. Kedua-dua sekali. Uzlah hatinya dan uzlah badannya. Biasanya uzlah dimaksudkan oleh para ulama dengan makna bersendirian walau tidak mendapat izin daripada guru. Uzlah ni dia lebih umum daripada khulwah. Khulwah lebih khusus daripada uzlah, karena khulwah bermaksud mendapatkan izin. Sebahagian para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibn Ajibah mengatakan bahawa al-uzlatu bil qalb wal qulwatu bil qalib. Uzlah itu dengan hati, manakala qulwah pula dengan qalib, iaitu dengan jasad. Jadi perlu, maksudnya di sini, untuk seseorang tersebut yang sentiasa bertemu dengan masyarakat, dan kerana itu adalah usul kepada segala kemaksiatan adalah ketika mana kita berkumpul. Tetapi menafikan perkumpulan secara total itu juga tidaklah menjadi suatu yang baik, kerana manusia ini, insan adalah makhluk ijtima'i tab'an. Maksudnya dari segi tabiat manusia adalah bersifat bersama ataupun bersifat kemasyarakatan. Itu disebutkan an-nasu lin-nas.
Manusia adalah untuk manusia. Jadi maknanya kita, bila sebut saja kita ni manusia, hayawanun natiq, bermakna manusia ni dia memerlukan kepada teman, memerlukan kepada masyarakat, memerlukan kepada bersama dengan orang lain. Jadi uzlah diperlukan dalam satu masa tempoh untuk dia mengosongkan fikirannya dan menumpukan fikirannya kepada yang sepatutnya. Sebab tu kita kata al-Imam, bila mana beliau menyebutkan ma nafa'al qalba mislu uzlatin atau ma nafa'a qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat lebih daripada uzlah. Uzlah ni perlu dilaksanakan oleh setiap di kalangan kita untuk mendapatkan sir, rahsia. Dan kerana itu uzlah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab ini digunakan dengan, tidak disebutkan dengan alif lam. Kata Maulana Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, kata beliau, ini hikmah kenapa beliau sebutkan dengan kalimah nakirah uzlah, untuk menunjukkan kepada dimaksudkan tadi dengan makna qillah, sedikit, sebahagian masa kita. Kalau disebutkan dengan makna alif lam tadi dengan maksud disebutkan uzlah dengan alif lam, maka dia akan menunjukkan kepada makna sentiasa. Jadi uzlah munakkarah tadullu 'ala al-qalil atau taqlil, untuk menunjukkan sedikit. Maksudnya perlu, tidak ada sesuatu yang paling memberikan manfaat terhadap hati semisal mengambil sedikit masa untuk uzlah, sedikit saja. Tapi kalau digunakan dengan alif lam, al-uzlah, contohnya kalau imam sebut ma nafa'a qalba syai'un mislal uzlati, maka ini berat. Kerana uzlah yang dimaksudkan kalau digutakkan dengan alif lam dengan makna ma'rifah, maka maknanya adalah lil kasrah atau taksir dengan makna daimah, iaitu dengan makna tidaklah memberi manfaat kepada hati tidaklah sesuatu yang lebih paling memberi manfaat kepada hati melainkan atau melebihi uzlah sentiasa. Beliau ingin memaklumkan, kata kita ini manusia. Manusia ini perlu kepada manusia. Manusia perlu kepada bercampur dengan umat. Tetapi perlu juga baginya untuk dirinya sendiri. Untuk dia bahagikan dirinya, untuk dia berfikir. Dan kerana itu uzlah di sini yang disebut oleh imam dengan makna sebahagian masa kecil kita untuk kita gunakan dalam satu hari untuk kita beruzlah. Kata Maulana Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, perlu kita dalam satu malam contohnya, kalau satu hari ada 1 jam, 2 jam yang kita bersendirian. Duduk dalam bilik bersendirian dan kemudian tutup handset, diletakkan di tepi, tidak pegang handset, dia tak panggil uzlah lah. Kata tak panggil uzlah tu. Yang tu ghaflah dia. Dia akan main benda lain tadi. Dan kemudian kita letak tepi semua. Dan kemudian menggunakan masa tersebut untuk tafakkur. Tafakkur yang bagaimana di sini? Kalau kita bukan orang yang terdidik sebelumnya, maksudnya fikiran kita tidak tersusun, jadi kita nak tafakkur, kita sendiri tak tersusun, maka kata ulama sebahagiannya digunakan untuk menghabiskan masa dengan membaca Al-Quran contohnya. Baca Al-Quran. Ataupun membaca sirah Nabi SAW. Baca sirah. Buka kitab Muhammad karangan Syekh Martin Ling contohnya, dibaca sampai selesai. Sepanjang uzlah tu. Contohnya ambil uzlah dalam masa sehari dalam 1 jam untuk dia mengosongkan fikiran dia daripada memikirkan dajijid dunia, dajijil alam, maksudnya gempita alam ini dengan macam-macam perkara, dan kerana semua masalah adalah kerana bercampur dengan orang. Tapi kita tidak boleh melarikan diri daripada masalah. Mengumpat, hasad, dengki, cemburu, marah, apa dia lagi? Memandang yang tidak baik, semuanya berkait dengan satu lagi pihak. Itu tidak. Orang takkan boleh mengumpat kalau duduk seorang-seorang. Orang takkan boleh hasad kalau duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang. Nak hasad kat siapa kalau seorang-seorang? Melainkan dia kena ada seorang lagi yang lebih daripada dia, kerana itu dia hasad. Dan dia tak akan memandang yang tidak baik kalau tidak ada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang tidak baik. Maka uzlah ni diperlukan untuk itu.
Dan uzlah ni dianggap seperti hamiyah, seperti pertahanan diri. Seperti pertahanan diri, manakala fikrah ataupun masuk ke dalam medan fikrah, untuk kita masuk dalam satu ruang luas pemikiran, itu adalah sebagai ad-dawa, yakni ubat. Ubat untuk uzlah kita tadi ialah dengan masuk ke dalam medan fikir. Atau boleh kita sebutkan juga bahawa khumul yang sebelum ini, iaitu hikmah yang ke-11, idfin wujudaka fi ardil qumul, tanam dirimu dalam tanah kerendahan, yakni tidak inginkan masyhur waktu ketika kamu fi halit talab, waktu ketika kamu suluk di jalan Allah Ta'ala, tidak menginginkan masyhur dan seumpamanya. Kita tidak menginginkan masyhur, bukan dimasyhurkan oleh Allah, tidak menginginkan masyhur pada waktu tersebut, maka itu dikira sebagai himyah atau hamiyah, sebagai pertahanan diri pada waktu tersebut. Karena pokok bizr ataupun biji benih, kalau tidak dijaga dengan baik, hamiyah dengan dijaga dengan baik, maka dia tidak akan mampu untuk keluar sebagai pokok yang bermanfaat. Maka perlu dijaga dulu. Manakala uzlah adalah dianggap sebagai dawa, ubat sebenarnya. Ubat bagi ketika mana orang tadi dah zuhur, dia dah duduk di depan masyarakat, kemungkinan dia akan terlibat dengan apa yang berlaku dalam masyarakat. Dan kemudian dia akan mendengar benda yang tidak elok. Dan kemungkinan dia akan berasa hati dengan perkara yang tidak sepatutnya dia berasa hati. Maka apa yang akan menenangkan jiwa dia waktu itu? Uzlah. Jadi kita kena ada bilik satu di rumah kita sebenarnya untuk uzlah. Setiap orang kalau boleh ada bilik satu yang khusus. Jangan jamban tu. Tu bukan tempat uzlah tu. Satu memang dia seorang-seorang pun. Tak. Itu memang selalu duk buat. Kan? Duduk seorang-seorang, pegang handset pula dalam tu, main game. Kan? Ataupun pergi baca buku lagi tak tahan tu. Baca komik ke apa, tak. Maksudnya duduk bilik yang khusus, yang kita boleh untuk ambil wuduk pada waktu tengah malam. Dan kemudian kita duduk di situ, baca Quran, ataupun kita baca hadis Nabi SAW, atau baca sirah Nabi kita Muhammad SAW. Kerana membaca sirah Nabi Muhammad adalah nau' minal uzlah, untuk kita melihat bagaimana perjalanan Nabi, dan itu akan menghasilkan nur sebenarnya. Itu salah satu bentuk uzlah. Dan uzlah ni lebih umum sebenarnya, kadang tidak perlu kepada izin guru. Misalnya dengan khulwah yang kita diikuti dengan ada wirid yang akan diberikan oleh guru, ini perlu izin khas. Manakala uzlah ni umum. Sebab tu bila mana disebut dalam sebutan dalam kitab para ulama seperti Al-Imam Abdul Ghani Nabulsi yang menceritakan tentang faedah uzlah, maka tu faedah uzlah yang umum. Atau kita sendiri boleh buat 1 hari 1 jam je boleh buat uzlah, untuk kita kosongkan fikiran daripada segala perkara yang tidak bagus, dan kemudian menumpukan fikiran pada yang bagus. Baik, kalau tidak boleh tumpu, gunakan bacaan kita tadi. Jadi jangan baca buku-buku yang boleh merosakkan fikiran, buku-buku yang tidak ada panduannya, atau buku siapa saja ada. Jangan. Kalau sebagian orang dia akan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata ni buku tadabbur Al-Quran. Dah yang siapa yang menulis pun kita tak tahu. Ahli ke tidak yang tulis tadi kita pun tak tahu. Tak, elakkan daripada baca yang macam tu. Tak, baca Al-Quran terus. Kerana Al-Quran dibaca hatta tidak memahami makna, mendapatkan pahala. Baik, untuk kita uzlah, baca sirah Nabi. Sirah Nabi nak baca apa? Saya cadangkan untuk duduk dalam uzlah dibaca kitab Syekh Martin Lee. Baca buku dia. Itu antara bacaan yang bagus. Kalau yang boleh baca bahasa Inggeris, baca buku bahasa Inggeris. Yang tidak boleh bahasa Inggeris, ada terjemahan dalam bahasa Melayu, dibaca buku tersebut. Atau dibaca buku Syama'il. Atau dibaca tentang Syama'il Nabi SAW untuk menghadirkan surah Nabi SAW. Atau uzlah kita. 1 jam. 2 jam. Kemudian, ataupun, kata Maulana Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, berfikir pada waktu tersebut, man ana? Siapa saya? Jadi, kaifa ji'tu ila hadhihi dunya? Bagaimana aku datang ke dunia ini? Fikir itu. Wa kaif kuntu bil amsi tiflan saghira. Dulu aku kecil, la a'i, aku tak tahu apa. Thumma inni daqaltu marhalat asy-syabab. Kemudian saya masuk ke marhalah syabab, pemuda. Kemudian saya lepas daripada marhalatus syabab kepada kuhulah, masuk kepada dewasa.
Dan sekarang ni saya sudah mencapai hampir kepada penghujung. Contohlah, tengok kepada peringkat umur kita. Kemudian, apa yang telah saya gunakan nikmat yang telah Allah beri. Itu yang hadir dalam fikiran. Ini segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, apa yang telah saya gunakan. Kadang kita tak ada masa sebenarnya untuk berfikir tentang diri kita sendiri. Kita tak bagi masa untuk kita fikir. Kena ada bilik khusus. Kita nak pergi ke bukit, tak ada anak bini. Tapi tinggal ke bukit nak pergi sana, kita pun tak tahu nak duduk kat bukit mana. Takut pun takut, kan? Jadi tak ada lagi uzlah tu sebenarnya, takut lagi. Takut gelap, takut hantu, takut rimau, takut semua sekali. Tak macam dengan awliya-awliya dululah. Jadi kita ada satu bilik yang kita kosongkan. Lepas tu sebagian kata khulwah saghirah bagi awliya adalah memakai kain, diletakkan di kepala, tutup untuk mereka uzlah walau tidak ada bilik. Ditutupkan kepala mereka dengan tailasan, kain yang ditutup atas kepala tu. Tapi sebaiknya untuk kita ada tempat khusus yang kita bersendirian, berfikir di tempat tersebut. Dengan syarat dielakkan, dibuang segala benda yang akan menyibukkan kita pada waktu tersebut. Handset diletakkan di luar daripada bilik tadi, ditutup, tidak didengar, dan sebaiknya pada waktu malam. Jangan pada waktu siang. Kerana waktu siang adalah waktu kesibukan. Kita akan mendengar ada orang akan datang ke rumah kita, anak bini masih jaga dan seumpamanya. Ini waktu malam adalah waktu untuk orang tadi bersendirian. Kerana itu, ini adalah tujuannya khulwah ataupun uzlah. Dan uzlah ini yang menyebabkan salah satu daripada rukun menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, sebut dengan wali-wali badal. Wali-wali badal mereka menjadi wali abdal adalah disebabkan kerana melaksanakan satu rukun daripada rukun tersebut, iaitu rukunnya uzlah. Lepas tu kata sebahagian ulama, baitul wilayati qassamat arkanaha. Rumah kewalian itu dibahagikan rukun-rukunnya, sadatuna fihi minal abdali. Yakni kepada siapa yang membahagikan tersebut, qassamat sadatuna fihi minal abdali arkanaha. Maksudnya para wali badal telah membahagikan rukun-rukunnya. Apa dia rukun-rukunnya? Ma baina samtin. Yang pertama kena diam. Wa'tizalin daimi, dan sentiasa dalam keadaan uzlah. Wal ju'i, lapar. Was-saharin nazihil ghali. Yang keempat, sentiasa dalam keadaan berjaga pada waktu malam, iaitunya pada akhir malam mereka sering berjaga pada waktu tersebut. Kerana itu Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahawa a'da'uka arba'ah. Musuhmu ada 4. Ad-dunya. Yang pertama, musuhmu dunia. Wasilahuhal khalq. Apakah senjata bagi dunia untuk mengalahkan kita sebagai musuhnya tadi? Makhluk Allah Ta'ala. Wasijnuha al-uzlah. Bagaimana penjara untuk kita mengelakkan daripada silah tadi menyampai kepada kita? Al-uzlah. Jadi penjara kepada dunia adalah uzlah itu sendiri. Uzlah akan menghalang dunia daripada menggunakan senjatanya bagi merosakkan kita. Yang kedua, musuh kita yang kedua, as-syaitan. Silahuhu as-shiba'. Apa dia? Senjata bagi syaitan adalah kenyang. Wasijnuhu al-ju'. Dan penjaranya adalah lapar. Wan nafs, yang ketiga, nafsu. Wasilahu han-naum. Senjata nafsu yang paling besar apa dia? Tidur. Tidur adalah senjata paling besar bagi nafsu. Jadi waktu tidur itulah nafsu kita akan makin naik. Wasijnuha as-sahar. Dan penjara bagi nafsu adalah berjaga malam. Wal hawa, yang keempat, hawa nafsu. Wal hawa dengan nafsu ni jiwa kita ni. Maksudnya jiwa kita yang untuk kita jaga dia, iaitu dengan kita tidur untuk nak jaga jiwa kita. Hawa ini hawa iaitu yang berkait dengan benda yang tidak baik. Silahuhu, apa dia? Silahuhu iaitu senjatanya adalah kalam, bercakap banyak. Wasijnuhu as-samtu, dan juga penjaranya adalah diam. Jadi uzlah yang perlu kita lakukan ini untuk apa? Untuk mengalahkan dunia yang ada dalam hati kita. Karena itu Al-Imam Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan fi maqamil musyahadatil qalbiyah, menceritakan tentang maqam musyahadah qalbiyah, kata beliau, laqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi.
Saya jadikan kamu ya Allah di dalam hatiku sebagai teman bicaraku. Wa abahtu jismi man arada julusi. Dan saya membenarkan jasad saya untuk siapa pun duduk bersembang dengannya. Jadi maknanya jasad saya qalib ini zahir dengan orang ramai, tapi hatiku denganmu ya Allah. Fal jismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu qalbi fil fuadi anisi. Nah, fal jismu minni lil jalis. Jasadku bersama dengan orang yang duduk denganku tadi sebagai jinak, menjinakkan orang yang duduk denganku, tetapi kekasih hatiku itu terletak berada di dalam hatiku sebagai anisi, iaitu sebagai penjinak kepada diriku dan nafsu. Nah, jadi ini adalah faedahnya uzlah dan dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu taala anhu tentang faedah khulwah ada 10. Menjaga mata, menjaga anggota, menjaga nafsu, menjaga lisan. Karena kesemua perkara maksiat yang berlaku adalah disebabkan kerana kita bercampur. Bagi mengelakkan perkara tadi berlaku juga adalah dengan sebab uzlah. Jadi kena ada masa satu tempoh tengah malam yang tak perlu kepada kita ambil cuti. Saya nak pergi uzlah Zat kata. Tapi handset duk post dalam Facebook. Tak uzlah tu. Uzlah ni dia kena potong habis semua. Jangan tengok langsung apa dia yang ada buat pada waktu tersebut. Kerana itu akan menyibukkan syughulul bal. Otak kita akan sibuk dengan berfikir tentang apa yang ditulis dalam tu. Lagi hebat lagi duk tulis pula, duk baca orang duk kata kat kita. Lagilah akan lagi semakin sempit dada kita. Dah abaikan semua tu. Ambil masa tengah malam, duduk sekejap, baca Quran, ambil wuduk, baca Quran, solat 2 rakaat, kemudian kalau ada kitab sirah ataupun seumpamanya, baca. Kalau tidak ada, duduk dan fikir. Itu ditanya, ma afdalul a'mal Abi Darda radhiyallahu anhu. Tanya kepada Ummu Darda, apakah amalan yang terbaik yang dilaksanakan oleh Abu Darda? Maka Sayyidatina Ummu Darda menjawab, at-tafakkur. Dia sering tafakkur. Malam-malam dia akan duduk dan tafakkur, fikir. Jadi tafakkur ni sebelum terarah, tersusun, maka kita orang panggil apa? Membanyakkan dengan zikrullah. Maka dia akan hadir tafakkur tadi untuk kita fikir fi sun'atillah. Jadi kalau dalam meditasi kelompok Buddha dan seumpamanya, mereka lakukan dengan mereka berfikir dulu tentang diri mereka pada waktu tersebut. Dia duduk, lepas tu dia duduk fikir pasal diri dia. Dia ni ada di sini waktu ni. Kemudian dia akan fikir tentang kaki dia. Dia akan fikir tentang tangan dia. Dia akan fikir tentang kepala dia. Sampai dia wujud diri pada waktu tersebut. Dan kemudian dia akan fokus pada satu tempat untuk dia tengok agar tidak mencapah pemikiran dia pada waktu tersebut. Untuk menghadirkan khusyuk. Dan ini diajar dalam Islam sebenarnya. Diajar dalam Islam. Dan mereka mengambil peradaban tersebut. Untuk kita menghasilkan fokus. Kita kenapa bila baca tidak fokus? Karena otak kita baca semua benda. Dan kita semua ambil berat semua benda. Dan kita nak ambil perhatian dengan semua benda. Dan kita nak berasa dengan semua benda. Hak tu yang jadi masalah. Lalu kita tak pernah tenang. Tak pernah tenang. Moga-moga nanti insya-Allah kalau ada faham dengan makna ni dengan baik. Karena itu dia sebut mana fa'al qalba mislu uzlatin. Di dalam satu riwayat disebut juga mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin. Yadkhulu biha maidana fikratin. Maka dia akan masuk seperti kuda yang masuk ke dalam satu medan. Yang medan fikrah ni dengan makna kawasan luas. Yang mana dipanggil alam fikiran. Yang waktu tu orang tadi akan masuk ke alam tersebut. Yang masuk ke alam fikiran. Jadi untuk menyusun fikiran kita dengan baik, maka perlu kepada panduan dulu. Ada buku kita baca, ada kitab kita baca. Kalau ada kitab-kitab para ulama sufi yang pada waktu itu kita baca kitab-kitab para ulama sufi. Dilihat bagaimana mereka menggunakan masa penuntut ilmu. Uzlah mereka boleh dilakukan setiap malam. Kerana mereka tidak ada syughulul bali yang lain. Santri sepatutnya setiap malam kena uzlah. Dalam masa yang dia kena pergi ke masjid, duduk seorang-seorang dalam bilik suluk tu, duduk situ. Walaupun tak ada pintu lagi. Duduk kat situ, tafakkur. Tengok-tengok, pukul 8 pagi. Itu bukan tafakkur tu. Itu tertidur. Dan duduk itu, fikir tentang kesalahan kita, apa dia yang kita buat. Kenapa saya datang belajar? Apa lagi yang telah saya, yang saya akan buat dalam kehidupan saya. Kenapa saya di sini? Itu semua fikir tu.
Takut lagi, masa tu baru akan keluar. Saya main ni sebenarnya kerana ikut-ikutan orang. Saya main sini kerana saya nak jadi seseorang yang luar biasa pada masa akan datang. Jadi niat-niat tadi ni kadang-kadang boleh mengganggu perjalanan. Kerana dia inginkan sesuatu hazid dunia dengan sebab tujuan tadi. Jadi buang semua benda-benda tadi. Tak, kerana Allah. Jadi uzlah perlu. Kalau tidak ada yang ni menyebabkan murid, dia akan jadi terganggu ketika mana dia bersama dengan masyarakat. Dia akan terganggu. Dan dia tidak ada panduan. Tapi hal sekarang ketika berada dengan guru dan berada dengan teman-teman dalam perjalanan, maka diambil juga masanya walau satu malam, 1 jam untuk dia beruzlah sekejap. Duduk, tafakkur sekejap. Fikir tentang diri dia pada waktu tersebut. InsyaAllah Allah akan bagi manfaat kepada kita dengan perkara itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.